Kuat ke? Tak ada stand. Kuat tak ada stand. Jangan ambil tak. Tu dah lebih sikit. Lebih. Jadi taruh kuis boleh lah yang pun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada puan pengurusi acara, barisan para pegawai, para pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan diberi hormat yang dikasihi sekalian, begitu juga sahabat-sahabat yang bukan beragama Islam. Terima kasih kerana hadir. InsyaAllah ceramah saya boleh didengar dan boleh difahami oleh pelbagai peringkat lapisan masyarakat, insyaAllah. Dan saya seronok sangat hari ini kerana dapat berceramah di sini, kan? Kerana pertama kali, banyaklah pertama kalinya Samsul Ubat ni, banyaklah pertama kalinya, kan? Kata orang Samsul Ubat ni datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan bergulung pendek panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi kalau Samsul Ubat cakap tu kena mendalam maksud dia. Saya seronok sangat first time saya datang, dan first time saya tak dibenarkan parking kat dalam. Jadi first time lah, first time. Jadi maknanya kena berjalan kaki pula berceramah daripada luar masuk dalam. Jadi itu pertama kali sebenarnya berlaku dalam sejarah saya berceramah sebenarnya. Tapi tak apa. Saya tengok parking kosong ada dalam, tapi tak apa. Siapalah saya, kan? Sebab kata orang mendatang macam tu lah, kena hormat, ikut adat tempatan. Minta maaf, tak boleh parking kat dalam. Okey. Saya pun akur pada kehendak orang tempatan. Allahu Akbar. Jadi masa tadi saya dah fikir dah, stay ke hijrah? Stay ke hijrah? Jadi saya pilih untuk stay, dan jalan dan stay kat dalam tu lama saya pandang. Tapi tak apalah, saya cakap aja. Macam saya katalah, maksud saya cakap tu mendalam. At least benarkanlah saya masuk dalam, kemudian saya turun. Biar dia parking kat luar. Tak, kat luar. Tak apalah. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Dah orang budinya begitu, saya terima seadanya. Saya tak marah pun, okey je, kan? Boleh exercise, kan? Boleh exercise, jalan jauh sikit, kan? 10,000 tapak tak cukup itu. Kalau tak, patutnya parking dekat pagar yang bawah tu. Baru cukup 10,000 tapak, lain kan? Tak apalah. Apapun tuan-tuan dan perempuan sekalian, syukur sangat-sangat hari ini dengan limpahan izin yang dapat kita bersama-sama pada hari ini di dalam program ini, yang mana dalam peristiwa hijrah ni, kepada yang non-Muslim pun boleh ambil, yang mana poin yang paling penting sekali adalah hijrah. Stay atau hijrah. Jadi sekarang ni nak pilih, nak stay atau hijrah. Sebab hijrah ni orang kaitkan dengan perpindahan. Kalau definisi hijrah ni perpindahan daripada satu tempat ke tempat yang lain, satu tempat ke tempat yang lain. Dan dia bukan satu perkara yang mudah. Contohlah, kita dah duduk di sini berbelas-belas tahun, contohnya dah rasa selesa, seronok, tiba-tiba suami dapat peluang kerja yang lebih baik, ataupun dapat peluang kenaikan pangkat, berpindah daripada Tawau, kena pindah pergi ke Seremban, Negeri Sembilan. Sebab dengannya dekat sana boleh parking sampai dalam. Puas hati aku. Tak adalah, saja. Tak ada saja, tak. Bukan. Samsul Ubat ni kalau dia dapat satu bahan memang sampai habis disebut betul. Tak adalah. Tak. So, dia dapat pindah ke sana. Jadi dilema kadang-kadang isteri dengan anak-anak dah biasa.
masyarakat, kawan-kawan dah ada, anak-anak pun dah ada kawan-kawan. Bukan satu perkara yang senang nak meninggalkan tempat tu, walaupun dia bukan asal situ pun, tapi dia dah selesa duduk di situ, tapi nak kena pindah ke tempat lain, susah. Nak pula dia terpengaruh dengan drama kan, drama perempuan itu. Dia bimbang nanti suaminya berubah hati kalau biarkan suaminya berpindah seorang diri. Sedangkan dari segi hukum agama, pada agama Islam, tempat yang terbaik bagi seorang isteri adalah di sisi suami. Jadi dia kena ikut, tak apa bang, ke mana juga abang pergi, saya akan pergi. Ya, jadi sebab ada berlaku suami dapat peluang kerja, sebab suami selama ni struggle hidup nak survive dengan isteri dan anak, sebab dia kan masalah kegawatan ekonomi. Dia dapat peluang untuk buat projek yang besar di negeri lain, jadi berpindah. Isteri ni tak nak ikut, dia kata tak nak, dia tak nak jauh dari mak dia. Si isteri ni tak ikut, akhirnya suami pula yang berkorban. 3 jam setengah perjalanan daripada negeri tu nak pergi ke tempat mak dia, tempat isteri dia ni dengan mak dia. Berulang kadang dah penat baru tidur dekat satu negeri ni, jadi nak balik jumpa isteri dan anak hujung minggu balik. Jadi itulah kadang-kadang, sedangkan si isteri tak sedar dia melakukan satu dosa besar kerana menyusahkan suami dia, sedangkan suaminya pujuk banyak kali, tolonglah ikut, ubah, hijrah, berubah. Jadi hijrah ni selain daripada berpindah dari satu tempat ke tempat lain, Nabi juga mengatakan kita tentang niat. Jadi maknanya niat ni termasuk juga berubah perangai. Perangai dengan sikap dua perkara berbeza. Perangai senang ubah. Perangai hari ni boleh jadi baik, besok jahat boleh ubah. Tetapi sikap satu perkara yang suka nak diubah. Kadang-kadang dia memang degil. Kadang-kadang dia memang dah ada satu pendirian. Cakaplah macam mana pun. Sekarang kita cakap ni, cubalah kau bawa berubah sikit. Kan? Aku okey je, apa masalah kau lah yang masalah. Dia marah pula orang lain. Dia tak, kadang-kadang seseorang tu bukannya tak nak berubah, tapi dia tak nampak sebab kenapa dia perlu berubah. Kadang, contohnya kan, macam yalah, kebanyakan sini dalam bidang perubatan, kadang-kadang heran tengok budaya pemakanan masyarakat. Dah tegur dah, jangan macam ni, jangan macam ni, tak, dia tetap juga. Ada seorang sahabat saya, dia daripada kecil lagi dia memang minum air itulah, air yang tu, air itulah, air yang gas yang tu saya tak nak sebut jenama dia sebab dia tak taja ceramah kita ni kan. Air air tu kan, tahu kan dia minum air tu memang air gas yang memang manis, sangat manis, dan dia minum seawal umur dia 7-8 tahun dia dah minum. Dulu kan dalam botol kan, sekarang ni dah dalam tin, dalam apa, kalau beli dalam satu tu. Jadi kalau kadang air minum tu tak banyak, seminggu sekali je, dia tak tahu seminggu tu dalam satu bekas air dekat restoran makanan segera yang ya Allah, berapa hal tu. Tak apa, tak ada saja dia beri dramatik sikit dia. Nah, dia ada satu restoran makanan segera tu yang warna merah macam tu pun saya tak nak sebut jenama dia. Kan ada air yang siap, bekas air tu juga yang dia order kan. Satu bekas tu dikatakan jumlah gulanya 20 secet gula tau. 22 secet gula. Jadi walaupun dia minum sekali seminggu, dia dah cover berapa hari punya gula sebenarnya. Bayangkan. Jadi maknanya kata kawan saya tu apa berlaku, dia amat. Orang cakap janganlah, tak boleh, kau mesti kena minum air ni. Sebaya dengan saya. Waktu dia umur 25 tahun, jari, kaki, tangan dia semua macam ni, bengkok macam ni. Dia nak pegang satu benda pun payah macam tu. Kejang, sakit apa tak ada. Kencing manis, darah tinggi, semua ada, full package ada. Bayangkan. Jadi makna kata, sebab kadang-kadang kita dah tegur, so ubah, kadang-kadang dah susah baru nak ubah, dah terjadi baru nak ubah kan. Itu sebabnya selalulah kan di hospital sebut mencegah lebih baik daripada mengubati kan. Jadi apa nak buat, dah sampai tahap mengubati je lah. Jadi itu sebabnya dalam peristiwa hijrah Nabi dikatakan berstrategi nak berhijrah daripada Makkah ke Yathrib ataupun nama hari ini Madinah Al-Munawwarah kan. Jadi aku nak menyanyi sekali saja kan. Jadi Nabi nak berhijrah, Nabi berstrategi kan. Nabi susun strategi, berbincang kat mana nak sembunyi, kat mana dulu, mana jalan nak ikut, sampai gunakan apa perkhidmatan daripada
seorang lelaki Abdullah bin Uraikid yang ketika itu bukan Islam, dia yang pakar boleh tunjuk jalan, bagaimana jalan yang tak biasa dilalui oleh manusia biasa, sehingga Nabi boleh sampai ke Madinah. Dan kita tengok waktu Nabi bersembunyi di gua mana? Gua Hira, Gua Sur, Gua Hira tempat timah wahyu. Ni Gua Sur, Nabi bersembunyi dekat sana, nak tunjukkan Nabi berstrategi. Sebab masa tu tak ada handphone, membuktikan Nabi sebagai pada strategi. Nabi bukan menyorok tiba-tiba, Nabi bersembunyi situ nak susun strategi. Takkan Nabi nak hadap dekat tentera yang nak berkawal tu. Apa Nabi buat? Nabi duduk dekat Gua Sur tu. Bayangkan betapa tinggi dekat Jabal Sur ni, tinggi. Macam mana kalau kita tengok kan, kita sendiri pun tak sanggup naik atas. Kita pun dapat taklimat kalau pergi umrah, pergi haji tu, kalau duduk bawah tu taklimat daripada mutawif tu, dia beritahu apa? Dia kata sebenarnya dekat gua ni lah begini-begini. Daripada bawah aja, bukannya kita naik atas pun. Bukan semua orang lah naik sampai ke atas tu, kan? Sebab sayang lemak di badan, kan? Jadi lepas tu nak beritahu sekarang ni dah ada denai tangganya nak naik ke atas, kan? Dah ada lah jalan mana nak mungkin kita sampai ke atas. Dulu mana ada. Dan pada ketika itu Sayyidatina Asma menghantar makanan ke sana. Masa tu mana ada telefon. Kalau nak kata benda tu tak plan, mungkinlah saya buatkan mesej, tolong hantar makanan, nanti ayah send location. Lapar ni, tak ada. Tapi memang dah dirancang. Anaknya Sayyidatina Asma, puteri pada Sayyidina Abu Bakar, menghantar makanan ke atas ke Jabal Sur ni yang tinggi tu, dengan tahap tak ada denai tangga lagi, dengan tahap Sayyidatina Asma pada ketika itu syarat mengandung 9 bulan. Cuba fikir pengorbanan tu, sebab hijrah tu perlukan pengorbanan. Dan akhirnya sampailah Nabi sampai ke Yathrib. Apa Nabi buat? Nabi persaudarakan antara puak Muhajirin dan Ansar. Muhajirin dan Ansar ni tahu kan? Ansar ni penduduk tetap, kan? Manakala Ansar ni pula, Muhajirin pula adalah golongan yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bukan satu perkara yang senang, sebab Mekah adalah merupakan kampung asal kelahiran Nabi, kan? Nabi nak tinggalkan. Kerana apa? Kenapa Nabi tinggalkan? Nabi tinggalkan kerana itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala perintahkan. Jadi apa juga kita buat ni, biarlah sebab Tuhan suruh, bukan sebab terpaksa. Itu sebab Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi sebut, wa man kana hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fajratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrah kerana dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, nescaya manfaat hijrah sesuai dengan apa yang dituju. Dalam peristiwa hijrah Nabi itu, bukan semua yang ikut Nabi sebab kerana Allah, tak semua. Ada seorang lelaki, seorang pemuda ikut Nabi sebab dia suka sangat dengan seorang budak perempuan tu, dan budak perempuan tu ikut Nabi hijrah. Jadi itu sebab dia ikut, sebab dia nak kahwin dengan perempuan tu. Dah perempuan tu hijrah, dia pun hijrah sama. Jadi dia dapat budak perempuan tu, dapat kahwin dengan tu. Macam hari ni kan, bukan semua datang kerana Allah, tak. Kan ada orang datang sebab nak tengok muka dia dekat-dekat, kan? Ada orang dapat selfie dah, tapi tak dapat selfie, kan? Dapat, insyaAllah dia akan dapat. Hari ni kita buka tawaran gambar tegak RM50, gambar RM150 ni. Jadi masukkan dalam tabung kebajikan Persatuan Perubatan Hospital ni. Okey. Bagus you all, kan? Rakam tak penat ke pegang. Lain kali bawa lah tripod. Macam tu, lepas tu macam ni pegang. Lepas tu nak gelak tahan, takut masuk dalam video. Okey, kan? Jadi makna perlukan perjuangan, perlukan kesungguhan, dan ni dalam tu nak beritahu kita betapa pentingnya niat. Inna a'malu binniyat, Nabi kata setiap satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Apa niat kita? Macam kita bekerja lah, kan? Dan keluarga kita tadi, nak cerita dan keluarga, kan? Stay or hijrah, kan? Stay or hijrah. Kita tahu kan kenapa? Apa yang dikatakan sebagai niat ni? Niat ni adalah merupakan satu perkara. Macam contoh kita beli handphone, kita dah pasang screen protector, kita on kan telefon, dah masuk SIM card semua. Benda pertama kita akan usik adalah gambar, kamera. Tak, benda pertama sekali adalah setting kita nak macam mana. Lepas tu apa kita nak install, apa kita nak masukkan, setting. Kalau kamera nak pakai 360 ke tak, kan? Lepas tu kalau brightness nak terang mana handphone tu,
Lepas tu volume dia kuat mana? Kalau pekak tu kuat betul. Nak vibrate ke tak, kan? Kalau caller ringtone, kalau pengarah telefon, isteri telefon, bunyi harimau, kan? Macam tu lah, kan? Lagu Datuk Syekh Umi, Datuk Syekh pada anak telefon, dia dah susun, kan? Saya nak tanya, adakah setting ni kita usik hari-hari? Hari-hari ke? Tak, hari pertama je. Dan kemudian kalau lepas 2-3 bulan tiba-tiba kita tengok skrin, apa pasal gelap ni? Kenapa gelap? Mana kita akan perbetulkan balik setting. Setting tu adalah niat. Niat dalam hati kita, kita akan perbetulkan. Tu sebabnya kalau hari pertama saya kerja, kenapa? Tu sebab saya pernah ceramah, ada orang yang pada yang non-Muslim, dia akan letakkan dia punya niat dia, sebab dia belajar dengan fahaman agama dia adalah buat baik dibalas baik. Jadi itu sebab dia akan buat kebaikan banyak-banyak. So jadi tak masalah lah. Cuma kalau kita pula, kalau kita lupa, kita niat buat benda baik, kita dapat pahala, dapat benda baik. Mungkin Tuhan akan balas baik. Tetapi dalam Islam percaya satu lagi, kalaulah benda tu benda baik, caranya betul, kaedahnya, dan diniatkan kerana Allah, dia boleh dapat satu lagi level, iaitu pahala ibadah. Itu yang kita belajar kerja sebagai satu ibadah. Itu sebab bila saya berceramah untuk bakal pensioner, dia bakal pension sebulan 2 bulan lagi tu, dia kata dia sedih sebab dia baru sedar 25 ke 30 tahun dia servis dalam sektor kerajaan, buat benda baik, bagi perkhidmatan pada masyarakat, tapi dia terlupa untuk niatkan Allah. Alangkah ruginya kita, kan? Niatkan kerana Allah, dapat pahala ibadah. Benda baik diizinkan oleh Allah, niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Itu sebab pentingnya setting. Niat tu penting. Itu sebabnya kita ni nak berjaya dalam hidup kita, kan? Kalau kita perbetulkan niat kita, aku nak jadi manusia yang baik, aku nak jadi manusia yang mendengar cakap, aku nak jadi manusia yang patuh pada arahan, insyaAllah kita boleh berjaya. Sebab semua tu diletakkan pula dengan yang paling tinggi sekali, iaitu niat kerana Tuhan, niat kerana Allah, kita boleh berjaya. Itu cerita dia, kan? Sebab apa? Orang yang niat kerana Allah, dia takkan ada rasa kecewa dengan apa juga yang berlaku dalam hidup dia. Bukan mana, mungkin akan ada rasa kecewa, tapi dialas, dilapik dengan hikmah di sebaliknya. Contohlah, kita nak sangat berubah hidup kita, kita pun nampak pelaburan patuh syariah, ada gambar Samsurbat ni, kita pun masuklah 1,000, 2,000 sebab yakin, wah scammer, kena tipu. Benda tu tak baik, betul? Benda tu tak baik, menyebabkan duit simpanan kita habis, contoh. Tapi rupanya bila kita fikir-fikir balik, kebaikan yang pertama, lain kali jangan buat lagi. Yang kedua, barulah kita tahu waktu kita susah, siapa yang datang tolong kita. Baru kita tahu. Kadang-kadang kawan waktu ketawa, kawan waktu senang, ramai. Tapi waktu susah, masa tu siapa je yang datang kat kita? Rupa-rupanya yang tak disangka-sangka tu yang datang tolong kita. Baru kita faham, baru kita tahu dia selama ni tak banyak cakap pun, buat hal dia je, tapi bila kita susah, dia yang datang jenguk kita. Bila kita sakit, dia yang datang ziarah dekat hospital. Itu antara Islam mengajar kita pandang kebaikan pada satu perkara. Mana ada hidup tak ada masalah. Cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Berjalan daripada parking sampai ke sini, itu pun ujian. Maknanya kita kena, tak, betul, pandang tu sebagai satu hikmah, kan? Betul tak? Pandang tu sebagai satu hikmah. Jangan pandang tu sebagai satu, rupa-rupanya baru saya tahu macam ni rasanya berjalan dengan suasana matahari yang sihat, kan? Waktu hari time ni lah yang patut berjalan, betul tak? Betul kan? Time ni kan, sebab masa tu banyak vitamin apa? Tengok, dia pun tak tahu. Aku yang tak, aku tanya, kau jawab lah, vitamin apa? Seorang B, seorang D, mana E pula dah, mana tu? Tak kisahlah, janji dapat vitamin lah, kan? Tak, memang betul sebenarnya. Lepas tu bila dah tahu, oh macam ni bangunan ni. Kalau naik kereta mungkin saya tak perhatikan bangunan ni, saya tengok, oh macam ni, bagus, panggung keselamatan ada beberapa orang, okey. Tengok, pokok ni dah besar, pokok ni dulu kecil je, pokok ni baru nampak, kan? Macam tu kan.
Jadi ada masa orang ni nak ambil gambar tu tadi, dia tak ada, kalau tidak turun kereta tu masuk, dia sempat tengok saya berjalan tadi. Ada bukti tadi, bukti saya berjalan kaki. Ada bukti tadi. Kan? Kan tak? Sebenarnya percaya pada hikmah. Betul. Kadang-kadang kita cakap, rupanya baru kita tahu. Kadang-kadang kita selama ni happy-happy, I love you tu dengan suami sekian. Rupanya bila suami sakit, suami dah tak boleh bangun, tak larat bangun, kan? Sampai kadang-kadang cirit-berit, sakit, tak sempat bangun. Isteri ni, dia boleh tukarkan kainnya, sarungkan kain lain, cucikan suami dia. Menitis air mata suami tu. Selama ni aku marah dia. Dia time aku sakit, dia jaga aku. Perempuan itu baru dia tahu betapa baiknya Khalish. Kan? Bukan semua lelaki seperti Emil. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Kan tak? Maknanya betul tak? Kita percaya. Macam kita lah minum air, macam secawan air. Tak ada contoh kan? Sebab memang tak ada air untuk aku ni. Jadi contohkan, saya nak ajak air kan. Contoh secawan air. Contoh secawan. Tak ada, saya saja je lah. Tak apa. Aduh, hai. Hui, puas hati aku ini. Dah, contoh secawan air kan. Contoh secawan air, secawan air. Dengarlah ni. Contoh secawan air, kalau kita letak garam, sesudu garam, kita bancur. Kalau kita minum, apa rasa? Masin. Tapi kalau kita ambil sesudu garam yang sama, letak dalam sebaldi air, kita kacau, rasa kalau kita minum, masin tak? Kurang sangat masinnya. Sebab apa? Sebab airnya berada dalam tempat yang lebih lapang. Maksudnya apa? Lapangkan hati kita bila satu masalah berlaku. Itu je. Saya lapang hati je. Lapang hati itu tadi bila saya masuk tadi, Allah, saya dapat rasa dah. Ya Allahu Akbar. Tak apa. Mem. Ada mesej sampai. Nah, macam itulah. Jadi maknanya kata kalau kita lapangkan hati kita, ada masalah lapangkan hati. Agaknya ada sebab Tuhan bagi aku ni. Ada sebab Tuhan bagi aku ni sakit. Sebab aku boleh berehat. Sama ni aku kerja tak berhenti. Kerja. Kan? Kadang kan kita jadi nurse ni pening kepala dengan sister. Tak sakit-sakit ke sister ni? Asyik kita je yang MC. Asal tu lepas tu dia marah kita MC. Dia tak boleh MC je. Dia sakit dengan pakai koyok pun datang ni. Contoh lah kan. Kan sister. Kan? Contoh. Kan? Kita cakap. Lepas tu mulut bisa pula tu. Bukan kat sini lah. Saya dah check lah. Sini tak ada. Di tempat lain. Tempat lain lah macam tu kan. Jadi makna kata lapangkan hati. Itu sebab ujian akan datang dalam hidup kita. Dan ujian akan datang. Mana ada manusia tak? Itu sebab kita kena baca hikmah. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. So, percaya pada ujian-ujian yang datang pada kita ni, ada hikmah di sebalik dia. Itu sebabnya, kalau hidup dalam dunia ni, itu sebab kenapa kita buat majlis ilmu hari ni. Kan? Sudah tentunya hari ni adalah hari yang paling menggembirakan kita. Sebab buat ceramah seperti ni, betul tak? Buat ceramah hari ni, kan, hari Isnin, kan, maknanya tak payah kerja, kan. Jadi tak adalah, bukan. Ya Allah, baru jumpa lapiknya. Terima kasih. Terima kasih ya. Betul, terima kasih. Tak contohlah kan, saya kata tadi, kalau kita letak sesudu garam ni memang masin. Sebab macam ni lah. Macam tu lah kita kalau kita bagi dekat tetamu, macam tu lah. Selain daripada parking siapkan tadi kan. Kalau kita bagi air minuman kan, jemput kat suami, bagi kat suami, abang jemput minum bang. Jadi bila suami dapat kan, dia kata terima kasih. Suami pun pegang Bismillahirrahmanirrahim. Ni katalah duduk ni, suami tak berdiri, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap betul. Walaupun air kosong, tapi dia rasa bahagia sangat tau. Dia rasa bahagia sangat. Sebab dia hulur macam ni tau. Isteri hulur macam ni, suami ambil macam ni. Nampak tak? Tapi kalau kita bagi macam ni, bang, minum bang. Minum bang. Suami pun ambil macam kelab malam tu. Itu sebab penting. Tak, benda ni jangan pandang kan. Itu sebab dia sebut kan,
Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik, sebab ramai yang tak salin. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Betul lah. Akal, kalau kita berilmu, insyaAllah kita buatlah apa-apa pun. Kaya tu maksudnya kita boleh campaklah mana-mana, kita boleh hidup, insyaAllah. Pergilah sana. Oh, dia ni ada ilmu. Dia, tiba-tiba kita balik kampung kan. Alamak, demam, tak apa. Biasanya tengok. Macam ni boleh tahu lah. Rupanya dulu pernah bertugas kan, dekat Sanakan, bahagian perubatan. You ada pernah kerja. Pengalaman tu, akal kekayaan yang paling besar. Kenapa ni? Tak tahulah, Pahal. Tak tahu, nak mati kot. Kita tak tahu sebab ilmu tak ada. Mikir sangat. Tak boleh harap pada ni. Orang takkan berharap pada kita. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Syok sendiri. Rasa diri bagus. Ada tak orang macam tu? Ada. Orang yang tak cantik, rasa diri dia tak cantik. Orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik, rasa diri dia cantik. Orang tu tak berapa cantik. Orang yang cantik, tapi rasa diri dia tak cantik. Ya Allah, cantiknya dia. Tapi kalau orang tu tak cantik, rasa diri dia cantik, boleh bayang tak betapa buruknya perempuan. Jadi macam tu lah. Macam orang yang nyanyi lagu tak sedap, dah tahu suara tak sedap, kenapa kau nak mengaku kau tu penyanyi nombor 1 negara? Contoh. Saya tak sebut Malaysia mungkin Zimbabwe ke Burkina Faso, tak tahu kan. Patutnya kau nyanyi bagi saudara mara dengar dulu. Saudara mara kau komen apa? Saudara mara yang baik akan pesan, kalau kau sayangkan keluarga ni, tolong jangan nyanyi. Keluarga kau cakap macam tu kan. Jadi maknanya kau faham lah. Macam tu lah betapa buruknya suara tu kan. Yang faham, tak faham sudah. Betul lah. Betul tak? Jadi jangan kita syok sendiri kan. Tapi kita kena buat penilaian, kena tanya, aku okey tak? Tak. Tu terang cakap lah, suara kau ni, kau layak buat pengumuman aja. Contohlah kan. Jadi janganlah kau menyanyi. Nampak tak? Dan yang keempat, semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Nampak? Tampaknya tadi dekat depan pintu pagar tu, pengawal keselamatan tu dah sambut. Cik, silakan parking. Bagus, dia bagi parking yang redup, bawah pokok dekat luar sana. Dia tak nak kereta tu panas. Bagus tak? Ada. Lepas tu Syak tunjukkan jalan, dewannya di sana, cik. Nampak? Tu adab. Nampak tak? Berjalan, kemudian disambut pula, selamat datang. Yang 3 orang tu lah pegang, selamat datang. Jalan. Siapa tu yang 3 orang tadi? Mana 3 orang tadi? Mana tadi? Dewan sebelah. Dia tengok live ke? Dia tengok macam mana tu? Dia ada kursus di sebelah. Kursus sebelah. Ya, kesian dia orang. Dia kursus apa kat sebelah? Untuk bagian tulang. Bagian tulang? Saya nak sangat dengan camah tulang tu. Okey. Jadi makna kata, semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Jaga akhlak kita, jaga perangai kita, cara kita bercakap, cara kita menegur. Jumpa dia tu bagus tu, minta tolong ni mesti tolong dia. Nampak? Akhlak yang baik. Jadi kita ni dalam hidup kita ni, kita kena faham, kita nak stay atau nak hijrah, berubah menjadi lebih baik. Sebab Nabi kata apa? Prophet Muhammad dia beritahu, tidak ada lagi penghijrahan selepas Fatu Makkah. Yang ada cuma jadi gelak elok bila tanya koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak dah sana. Pahal lah pula. Tiba-tiba brain dead kan. Tak faham lah ni. Kan? Tapi okey lah macam tu, senyap tu okey lah. Saya pernah camah kat satu masjid kat Kuala Pilah. Saya camah maulud. Makcik, apa maksud selawat makcik? Apa maksud selawat? Ada satu makcik tu jawab. Nak camah je lah. Tanya pula. Dah kena marah pula. Tu soundnya ku. Ni okey lah, senyap tu okey lah kan. Tak apalah. Jangan risau, penceramah bisa tanya, dia akan jawab balik semula. Jangan risau. Jadi tak ada penghijrahan selepas Fatu Makkah. Yang non-Muslim pun boleh ambil apa yang saya cakap ni, iaitu yang ada cuma niat dan jihad. Contoh kadang-kadang kan, di kalangan staf-staf lelaki kan, contoh kalangan staf lelaki, kita suruh berubah, bukan senang. Niat pun susah
Kan macam-macam tak percaya. Takkanlah niat pun susah. Susah. Sebab niat ni mesti dalam hati dia ada. Tak ada dalam hati pun tak ada. Contoh berhentilah mokok. Kan berubah muka. Nampak tak? Ada yang berubah lah. Yang memang tak mokok tak apa. Yang memang mokok nampak. Gelap besar. Tak apa. Saya pernah ceramah dekat satu masjid kat Simpang 4 kat Pulau Pinang. Sebelum masuk jambatan kedua Pulau Pinang tu, ada satu masjid. Dekat dinding masjid tu ada notis fatwa pengharaman rokok. Dia bagi dalil ayat Quran dengan hadis. Jadi kesimpulan dia membawa kepada hukum pengharaman rokok. Ada seorang pakcik tu, dia boleh baca notis tu sambil sokok. Macam tak ada apa-apa je. Nampak tak? Sebab bukan senang. Macam contoh kan, nak kurus. Bukan senang kan? Bukan senang kan? Sebab nak pula macam ni. Dia bukan tak nak kurus. Tengah sedar makan kan? Sebab saya yakin lepas ni kan ada makan kan? Ada tak makan? Kan jangan jalan dah jauh ni. Tak ada, tak kisah pun kan? Bukan senang tau. Nak pula jadi penceramah. PA saya kadang dah telefon tau penganjur-penganjur. Samsul Lebat dia nak makan buah je. Tak payah siapkan makan yang berat-berat, siapkan buah je. Dah pesan lah. Tapi kadang ada masjid-masjid tertentu, hajat orang kampung ustaz. Nak juga tu, kepala kambing menghadap muka aku. Macam mana? Kan nak ditolak kan tak boleh kan? Makan je lah. Tu sebab tu. Jadi maknanya kita cuba. Tapi bila kita nak buat, kita niat satu perkara. Jihad perjuangan nak buat tu satu perkara. Wah. Saya dah amalkan dah. Dulu saya pernah buat tu. Stopkan 4 benda putih. Nasi, gula, susu, tepung. Stop memang cepat. Nasi, gula, susu, tepung. Stop. Pagi makan salad dengan apple hijau. Dah potong-potong salad dengan apple hijau. Kita packing kan. Pagi ambil 1 pack. Minum air kosong je. Jangan minum air manis boleh lah pagi sekali. Kemudian pukul 10 makan pisang 2 biji. Bukan 2 tandan tau. 2 biji. 2 tandan dah kenan beruk tau. Makan 2 biji. Lepas tu pukul 12 sampai pukul 2 masuk gym. Masa tu TV Hijrah bayar session saya 2 jam dekat gym. Hui, kalau tak biasa keluar macam pantang bersalin tu. Bila keluar, jangan main-main. Pukul 2 sampai pukul 5 kita loading makan ayam atau ikan yang dibakar sahaja. Kalau boleh bakar dengan olive oil, minyak zaitun. Lepas tu kalau lepas pukul 5 nak makan lagi, lepas pukul 6 masih rasa lapar nak makan lagi, makan buah yang dapat lepas ceramah. Saya rasa dapat buah, saya rasa lah, tapi tak tahulah. Hospital ke pusat perubatan memang tak ada benda lain dalam kepala dia, buah aja kan, macam tu lah kan. Saya rasa jadi makan buah lepas ceramah. Jadi memang dalam banyak-banyak 4 benda putih tu paling susah nasi. Tapi 2 minggu je. Lepas 2 minggu kita akan okey. Kita dah biasa dah tak makan nasi. Saya last makan nasi malam tadi lah. Dengan tim saya malam tadi ayam penyet kan. Dan last maknanya saya belum start lagi lah. Kalau kau hidangan aku makan je lah. Tapi betul. Masa saya buat dulu memang cepat turun. Cuba buat kan. Jadi bukan senang. Saya ceritakan mak saya. Mak pagi makan ni salad dengan apel hijau. Pukul 10 makan 2 biji pisang. Lepas tu tengah hari mak masuk gym. Pukul 2 sampai 4 makan ikan dengan ayam yang dibakar sahaja. Mak saya kata apa? Kau berhentilah jadi orang dia. Susah sangat hidup kan ni kata. Dia kata. Jadi dengan ayat tu kan mematahkan semangat. Langsung saya makan sampai hari ni. Macam tu je lah kan. Jadi makna kata bukan senang. Niat dan jihad nak ubah diri kita. Nak ubah kita jadi manusia lebih baik. Stay or hijrah. Kalau kita stay, maknanya kita masuk dalam golongan orang yang tak nampak kenapa dia perlu berubah. Dia tak nampak. Sedangkan berubah ni termasuk juga berubah daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Mana ada manusia yang sempurna? Kenapa kita berkahwin? Salah satu sebab manusia berkahwin kerana kita tidak sempurna. Jadi jangan mencari lelaki yang sempurna. Kamu tidak akan menemuinya. Aku ini bukan siapa-siapa. Hanya seorang insan biasa. Tapi kalau aku diberikan peluang, sudah tentu aku ingin memperlengkapkan hidupmu, wahai istriku. Wah, ada. Macam sinetron pula kan. Iya.
Itulah yang disebut dalam bahasa orang sanakan tu apa? Reciprocal process. Saling lengkap melengkapi. Ni dia orang sanakan yang atas bukit kat hospital tu, macam tu lah bahasa dia. Saling lengkap melengkapi. Mana yang suami kurang, isteri bantu lengkapkan. Faham? Mana yang suami kurang, isteri bantu lengkapkan. Faham? Faham tak? Dia ada beza faham dengan setuju. Faham tak? Faham. Setuju tak? Kenapa pula? Kita ni ceramah ni, stay or hijrah ni, hijrah kepada positif. Jangan fikir buruk. Maknanya, mana suami tak lengkap macam tu. Suami ni tak pandai gosok baju, isteri tolong gosokkan bajunya. Nampak tak? Suami tak pandai nak siapkan diri dia. Abang, nah, hari tu abang, ya Allah, makasih lah banyak. Makasih tau. Bismillahirrahmanirrahim. Panas saya ni. Allahu Akbar. Dia baru jumpa alasan. Tak boleh minum air manis tak? Tu bagi kosong aja. Tak apalah, saya okey je. Tapi mana kata hidup kita ni macam tu. Hidup kita ni macam tu. Sentiasa cari ruang dan peluang nak berubah ke arah yang lebih baik. Sebab kita tidak ada yang sempurna. Suami, isteri duduk tak sempurna. Malahan, menurut ulama terdahulu, suami, isteri, lelaki dan wanita. Lelaki itu, suami itu diibaratkan sebagai tulang yang lurus. Isteri pula ibarat tulang yang bengkok. Sampai bila-bila pun suami tidak mampu meluruskan kebengkokan isterinya. Isteri memang begitu. Maka suamilah yang perlu menyesuaikan dirinya dengan kebengkokannya itu. Jadi orang perempuan, awak cuba faham saya. Lelaki tak boleh cakap itu. Perempuan yang boleh cakap. Tolong faham saya. Abang tahu kan saya? Lelaki tak perlu cakap apa-apa. Jangan cakap. Sebab kita cakap apa pun kita salah. Bayangkan. Tu parking tu kecil sangat. Itu yang dia tergesel dekat dinding tu. Parking tu kecil, bukan salah dia. Parking tu, dia langgar tiang. Dia langgar tiang elektrik, bengkok tiang tu. Salah tiang. Kenapa tiang tu kat situ? Bukan salah dia reverse tak nampak tiang tu. Tak, tiang tu salah ada kat situ. Maka datanglah JKR dan Tenaga Nasional untuk mengalihkan tiang itu. Betul. Boleh jadi macam tu. Lelaki pula salah semua. Walaupun sebab lelaki dia mengalami kemurungan sebab terpaksa mengaku salah untuk benda yang bukan salah dia pun. Betul kan? Okay. Ya, salah I. Okey, puas hati. Dah, diam. Itulah ayat lelaki. Sebab lelaki tak nak banyak. Dah, okey. Fine. Salah I. Fine. Walaupun bukan salah kita. Kan? Itulah lelaki. Terpaksa menipu. Menerima hakikat. Walaupun itu bukan salah dia. Tu sebab lelaki tak nak panjang-panjangkan isu. Okay, fine, salah abang. Okay, fine. Okay, dah, diam. Okay, salah abang. Fine, abang minta maaf. Okay. Tapi kalau perempuan, okay, fine, memang salah saya. Saya tahu, tapi abang tahu kan kenapa saya buat benda ni. Nak juga explain tu. Ya Allah, tak payah kau hurai. Nampak tak kan? Macam tu lah. Jadi makna kata dalam kehidupan kita ni, kita kena bersedia untuk berubah. Okay. Apakah perubahan yang kita nak buat? Pertama, mentaati Tuhan, taati Allah SWT. Orang perempuan bangun pagi, sama-sama ngajak suami beribadah. Pada agama Islam, ikutlah fahaman masing-masing kan. Bangun pagi macam mana you all, macam mana kan? Pada yang Islam, bangun pagi kadang-kadang orang perempuan ni dia gemar lepaskan nyawa dia dulu. Dia bangun di semasa sungai, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, macam dia seorang nak masuk syurga. Lepas tu dah habis bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu dia lap, dia pandang suami atas katil. Neraka lah orang tua ni, hamba sedap.
Cubalah kejut suami itu solat sama-sama. Abang, bangunlah. Abang, bangun, subuh. Abang, kalau macam tu lah cara kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Kau mengejut ke mengajak ni? Kan? Saya tak sebut ajak apa. Masalahnya ustaz, susah nak bangun lah ustaz. So ada kaedah kejut. Kejut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api. Mana? Mana? Api neraka. Dia kata jangan biar bangun. Hei, kau ni bagi takut aku je lah. Kadang tu lah bangun. Dia nak bahagia rumah tangga ni 4 ni. Solat sama-sama. Tidur sama-sama. Saya muda-muda saya tak risau. Ramai muda-muda saya tak risau. Dah meningkat usia sikit, mula halau suami tidur luar. Pergi tidur luar, nyemak aja. Suami tu datang, baru pegang, nak mati untuk ni. La ilaha illallah. Hari ni berlaku tau. You all ada tak you buat kajian? Orang lelaki banyak kemurungan sebab dia nak tu something dalam bilik tu macam minta sedekah tau. Dekat luar gagah ni. Pengarah. Ada ke pengarah sini? Tak ada. Kejap lagi datang. Pengarah lelaki perempuan? Lelaki. Tunggu dia datang. Dekat luar garang ni. Udah gubuk kau. Jom. Steady. Jom makan, dia minum. Kuat power ni. Takut bini bener. Come on lah. Sekali dalam bilik. Tolonglah. Itulah korang orang perempuan. Jangan seksa suami macam tu. Layan, kata Nabi apa? Layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Maknanya kalau suami kata on tak on? On. Jangan. Tapi janganlah sesaja kau cari belakang unta tu. Maksudnya suami tu kalau minta jangan tak bagi. Abang, kalau tak boleh cakap, wah penat sangat abang. Macam tu. Ini suami. Apa nak mati sangat ni Pahal? Allah, janganlah macam itu. Suami kadang siap buat surat tu. Ada kali saya merujuk pada perkara tersebut di atas. Dengan ini saya memohon satu segmen bersamamu. Pada malam ini mulai jam antara 9.30 malam hinggalah jam 12.30 malam. Besarlah harapan saya agar pihak puan dapat meluluskan permohonan ini. Sekiranya permohonan ini tidak diluluskan, saya bimbang akan berlaku malapetaka huru-hara di dalam rumah tangga ini. Jawapan segera pada pihak puan saya dahului dengan ucapan terima kasih. Kau tahu dia minat apa kat situ? Akan dipertimbangkan. Kau ajar betul. Jawab aja lah, lulus. Ada lelaki tu, dia datang jumpa dia satu ustaz tu. Macam mana ustaz? Isteri saya tak nak dia layan saya. Tak nak dia layan. Dia kata dia sibuk lah, dia kerja itulah, inilah, balik lambat lah, itulah. Ya ke? Kamu dalam berapa kali dia layan kamu? Yang kamu ingat lah, dalam setahun tu adalah 2-3 kali. Ya Allah, apa teruk sangat. Itulah. Tak apa, pagi dia jumpa saya. Dia datang memang samsing betul. Assalamualaikum. Bahal ustaz. Dosa ustaz tu. Betul ke kamu tak layan suami kamu? Saya sibuk lah ustaz. Saya ni kan sister. Contoh. Saya tak cakap sister mana-mana. Saya sibuk, saya jaga kat ni, lepas tu sakit banyak, sebenarnya penyakit banyak, lepas tu tambah kata tambahan lagi, apa semua nak jaga lagi, nak layan panggil doktor lagi, apa semua. Saya tahulah dalam setahun ada. Tahukah kamu? Ustaz kata bahawa pahala melayan suami kamu, ustaz ni fikir apalah elah nak bagi. Sekali kamu layan suami kamu, 10 Yahudi mati pahala dia. Tak payah pergi Palestin, Israel, tak payah. Layan suami sekali, 10 Yahudi mati. Macam tu. Malam tu lain macam. Suami semua, Assalamualaikum, dekat pintu, salam. Biar betik kan? Bukan sister sini, tempat lain. Kau jangan pandang sister ni je. Berapa ramai sister kat sini? Ni semua sister ni.
Lepas tu malam tu lain macam isteri aku ni. Kalau tahu dulu lagi buat jumpa ustaz tu. Waktu makan tu kan, tak makan ke? Tak apalah, tengok abang pun dah kenyang. Uish. Masa tu ada 2 candlelight. Segala binatang dia masak ni. Lepas tu dah makan, sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak, merangkak isteri ni pergi ke depan. Abang, apa dia? Jom kita bunuh Yahudi. Dia ajaknya bunuh Yahudi. Kemudian pukul 2 pagi, abang, apa dia? Ada lagi Yahudi nak kena bunuh ni. Dia kejut lagi, tak berhenti pula dia. Pukul 4 pagi, bang, 10 lagi Yahudi, bang. Astagfirullahaladzim. Lepas tu pukul 5 pagi, bang, apa dia? Subuh. Ingat apa tu? Suami pun bangun, masuk bilik air, mandi. Lepas tu tengah tunggu azan kan, tengah duduk tunggu azan. Isteri dia rapat, bang, apa dia? Macam sempat lagi, bang. Kau ni nak bunuh Yahudi ke nak bunuh aku? Kata suami. Jangan main-main orang lelaki. Sekali orang perempuan nak, apa kau tahu? Tu dia. Tapi betul, jangan biarkan suami begitu. Layan je. Tidur sama-sama. Ketiga, makan sama-sama. Apa guna beli meja mahal-mahal? Meja marble. Meja marble. Bahasa baku marble lah. Meja marble boleh makan 12 orang, tapi suami isteri je makan. Nanti tu, nanti mama suap. Nanti bersepah nanti. Anak tak makan sama. Ramai tak macam tu? Ramai. Biarlah kita makan atas tikar mengkuang macam dulu-dulu. Atas tikar bersepah pun tak apa. Nanti kibas bagi ayam mengitik makan. Betul tak? Makan je ramai-ramai, nanti lap lah. Bila makan tu kan, mama nak ayam tu sikit. Cubit ayam letak dalam pinggan anak, dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Isteri pula minta, bang nak sayur tu sikit. Suami pun ambil. Tak boleh. Bang, anak tengok lah. Biar anak tengok. You isteri I kan? Yelah. Bila dia suat zap, yang anak tak pernah tengok. Yo. Happy anak tengok. Betul tak? Itu sebab jadi makna kata perubahan. Makan sama-sama. Nampak? Kemudian apa? Kemudian jalan sama-sama. Malam anak dah tidur, kunci pintu, kunci tingkap, naik motor, round satu sanakan. Sambil motor tu sambil nyanyi, jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Isteri kau akan nyaut, tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Sampai dekat orang buat yang kecil kan, tap. Bocor. Kau lah ni BLM, berat lebih muatan. Dia marah bergaduh. Jauh tak adalah jauh sangat nak balik rumah, tolak kan tengah malam. Mana ada kedai buka. Dia tolak motor tu. Tolak motor dalam 30-40 km macam tu. Yang isteri ni Allah beratnya helmet ni. Buka helmet tu, pegang sebelah. Sampai kat hujung tu buka pelak tudung. Rambut dah kembang. Jalan kiri kanan. Bawa. Sampai kat taman perumahan tu lalu jiran nampak semua tutup tingkap. Tutup. Semua takut tengok. Esok tu semua tanya suami ni, Man, malam tadi kau ke yang tolak motosikal tu? Ya, aku. Kenapa kau hati-hati, Man? Kenapa pula aku tengok ada lembaga ikut kau malam tadi? Itu bukan lembaga tu, isteri aku. Macam tu lah. Ya. Jadi maknanya kata mentaati Allah. Ya. Kemudian kedua, didik isteri dengan anak-anak. Didik isteri dengan anak-anak. Suami kena didik isteri. Pastikan isteri pun dapat ilmu. Cantik teluk, pantainya landai. Tambat perahu, tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Nampak tak? Kemudian ketiga, sediakan nafkah dengan secukupnya. Kan? Pastikan isteri, anak-anak dapat duit belanja yang cukup. Suami tak kerja, Ustaz, dia kena usaha. Sikit buat cara sikit.
Nafkah tak semestinya banyak, kan? Tak ikut kemampuan masing-masing. Kalau suami tak mampu, isteri boleh bantu, kan? Boleh bantu. Jadi kemudian jadi penjaga, protect ahli keluarga dia. Jika dengar isteri tak sihat abang, tak tahu ni kemana, mesti ni ambil minyak, picit. Menurut statistik, suami pening kepala, isteri picit lebih tinggi berbanding isteri pening kepala, suaminya picit kepala. Betul? Kalau isteri sakit kepala, kalau suami sikit boleh cepat, mana nak tahan, nak mati sangat ni, sakit, picit. Tapi kalau suami ni minta tu, abang sakit kepala, kau ni sikit kepala, nak mati sangat dah. La ilaha illallah. Kesian, betul tak? Betul. Susah nak cari suami yang misali. Yang ramainya suami misalnya. Misalnya kan, bagi contoh aja, tapi dia tak buat, kan? Tu penting. Peneman kepada isteri dan sahabat kepada anak-anak. Nampak peneman pada isteri. Kadang-kadang waktu kritikal, isteri perlukan teman. Contohnya waktu bersalin. Cuba tengok yang jaga wad bersalin. Siapa jaga wad bersalin? Kadang-kadang ramai orang kan, ramai lelaki dia tak nak teman pun isteri dia bersalin. Apa alasannya? Takut apa? Takut darah. Tanya dia balik, kau tahu tak siapa yang menyebabkan isteri kau berdarah? Banyak je. Temankan isteri, rakan bersalin kan, ya kan? Temankan isteri. Saya dah bagi petua dah, lelaki nak temankan isteri kalau takut darah, senang je. Dalam labor room, pandang muka isteri tu, jangan pandang tempat lain. Sayang, sabar, pandang muka isteri. Sebab belum pernah lagi orang perempuan bersalin, darah keluar kat muka. Sakit bang, aku takut macam tu, kan? Teman. Dan jangan salah cakap dalam labor room. Sakit bang, sabar sayang, sabar. Sakit bang, sabar. Tu je cakap. Jangan salah cakap. Sakit bang. Ya abang tahu. Mana abang tahu? Dah kena marah dah. Mana dia tahu? Memandai je. Orang lelaki, apa yang paling sakit dalam hidup dia? Sunat. Berkhatan itulah yang paling sakit dalam hidup dia. Itu pun tak ada siapa yang sanggup mengulangnya sekali lagi, kan? Cakap dengan anak kamu tak sakit, macam gigit semut je. Cuba ayah sekali lagi tengok. Diam ayah dia. Tapi orang perempuan walaupun sakit bersalin, tahu tak sakit bersalin ni macam mana? Sakit bersalin ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Itulah hebatnya kesakitan yang orang perempuan tanggung dan tahan selama ini. Itu sebabnya bila suami tegur teman, ya Allah sakit ni bang, sabar, sakit ya bang, sabar. Sekali keluar baby tu, lepas daripada penat sangat, mengalir air mata di pelupuk mata suaminya itu. Ya Allah, sudah, dia kata kat isteri dia, tak usah beranak lagi, tak usah abang, takkan seorang je anak kita cukup. Abang tak sanggup tengok isteri abang sakit macam ni. Betul, takkan seorang je anak cukup bagi orang lain pula. Kalau kau cakap macam tu, terbuka balik jahit dia kau, jangan main-main. Jangan bergurau macam tu, lelek bro. Tak adalah bergurau, jangan bergurau macam tu. Kesian. Okey. Kemudian didik anak-anak, ajar anak-anak beribadah, ajar anak buat benda-benda baik, ajar anak tentang adab, ajar anak tentang bagaimana menghormati orang tua, ajar macam mana cara nak bercakap dengan baik, kan? Kalau mencari pokok berbuah, pucuknya lebat, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Ajar anak-anak kita. Bila kita balik rumahnya, anak kita tegur, Mama tak sihat dia. Mama dah pakai ubat ke belum? Allah, baiknya anak. Sejuk apa? Sejuk perut ibu mengandung. Sejuk hati. Sejuk perut ni kembung tau. Sejuk hati sebenarnya. Kan kau cakap, ya Allah anak mama, kan macam tu. Mana ada anak mama, mana ada. Jangan nak bohong lah kan. Tu betul kan. Kemudian menjaga maruah keluarga. Orang perempuan jaga maruah suami. Orang lelaki jaga maruah isteri. Jangan buruk-burukkan pasangan. Isteri aku tu tak pakai.
Apa pun dia tak tahu. Menyampah aku jangan. Isteri pun sama. Kalau adalah orang burukkan suami kita. Aku tengok suami kau macam tak kerja je. Apa dia buat kat rumah tu? Dia kerja sebenarnya kak. Cuma dia banyak buat kerja part time. Cuma sekarang tengah cari kerja tetap lah. Akak doa sama ya. Mudah-mudahan dia cepat dapat kerja tetap. Oh, ya ke? Biarlah. Ingatkan dia tak ada kerja tadi. Ini tak. Dia sama pula dengan orang tu. Tengok suami kau tak kerja di rumah, dia buat apa rumah? Memang menyusahkan orang. Mati lagi baik. Jangan. Jangan macam tu. Jangan. Kena sangka baik. Kena jaga maruah suami. Kemudian tidak keterlaluan dalam menghukum. Jangan hukum suami. Jangan hukum suami untuk kesalahan-kesalahan kecil pun. Dah lepas ni tak nak masak untuk abang. Jangan makan lagi. La ilaha illallah, jangan. Kesian. Suami balik ni bahasa kita kena baik. Senyum, depa tangan. Jangan tanya soalan yang salah. Suami baru balik. Baru balik bang. Memang dia baru balik. Kenapa kau tanya? Baru balik bang. Tak, baru nak pergi buta. Kan dah dapat. Siapa suruh? Kan patut suami balik. Abang. Tangan depa. Sebab kata Dr. Fadilah Kamsah, peluk isteri akan memanjangkan usia 4 saat. Ada hormon adrenalin yang dia akan dibebaskan tu. Bila dia peluk, memanjangkan usia dia 4 saat. Tak mana dia dapat, tak tahu, aku ulang aja apa dia cakap. Peluk isteri panjang umur 4 saat. Yang pastinya memeluk isteri sendiri. Peluk bini orang pendek umur. Tahu, peluk isteri sendiri. Peluklah abang kan. Abang Hindu sangat ke abang. Iya, abang pun sama. Tapi tengok muka abang pun tahu mesti abang lapar kan. Tengok perasaan. Suami pun jawab, tadi memang abang lapar, tapi boleh tengok wajah isteri abang langsung hilang lapar. Abang tak tahu saya tak masak ni. Tak masak. Alah, gurau je lah abang ni. Masak punya tu bergurau pula. Nampak tak? Macam tu lah. Makna kata dia kata memahami. Ini balik je suami. Abang, you want coffee, tea or me? Macam tu. Baru betul. Suami balik menyanyi, indah sungguh panorama. Isteri kat dapur jauh, bagai pulau ni warna. Anak, lala. Jadi bahagia rumah tangga tu. Nampak? Iya, kita tak pernah cuba kan. Macam tu lah. Kemudian apa lagi yang kena ada? Yang kena ada adalah kalau kita beribadah tu pastikanlah di awal waktu. Awal waktu. Macam dengan ceramah ni, datang awal. Jangan datang lewat. Nanti ngendak-ngendap masuk dalam dewan. Kan? Jadi sekian saja ceramah pada hari ini. Ada yang baru masuk, dia kata dah habis ke? Dia kata. Tak adalah, gurau je. Dia awal waktu. Solat di awal waktu. Kemudian apa? Wujudkan perkongsian ilmu dalam rumah. Tahu tak? Sebenarnya kalau kita makan ni, kalori kita berapa? Share benda-benda yang kita belajar kat hospital pun tak apa. Kan? Tahu tak kalau makan benda ni akan lebih mudah ni? Betul tak bahayanya makan mi segera? Rupa-rupanya makanan itu tidak akan lawas dalam perut. Ya ke? Dia akan stay tu abadan abada. Ya ke? Tu sebab jangan makan mi segera. Stop it. Faham? Baru tahu. Nampak tak? Berbahaya. Nampak tak? Kemudian wujudkan waktu apa? Waktu untuk me time. Itu sebabnya lelaki kalau balik nampak isteri tengah basuh pinggan, suami pegang tangan isteri dia. Dah, pergi masuk dalam. Ni, pergi siap-siap biar abang sambung. Suami sambung dengan MTech ni, tak buka lagi. Kan? Nampak? Sonok tak sonok? Happy tak? Happy walaupun itulah sekali dalam 365 hari tu. Dia akan rasa happy sangat. Nampak tak? Jadi makna kata tu adakan masa. Ataupun saya nak ambil ni voucher spa muslimah ni. Berhenti pergi dekat spa, cuci rambut, pedicure, manicure, lepas tu massage. Abang, habis anak-anak abang jaga, pergi. Abang ni susahkan abang aja.
Tak susah mana pun abang booking je, kau bayarlah sendiri. Macam macam tak. Tak adalah mana bayar dah abang ni. Nampak tak kan? Dia rasa bahagia macam tu. Nampak tak? Suami pun ada me time tu. Abang tak apalah, malam ni abang lepaklah dengan kawan abang. Abang dah lama tak jumpa kawan abang kan. Abang tak balik pun tak apa. Kau marah ke apa? Contohlah sekala boleh lah kan, pergi duduk dengan kawan. Kalau kita lebih suka duduk dengan kawan, maknanya kita tak bahagia dengan rumah tangga kita. Itu sebab orang lelaki kan, sebenarnya kalau kita kerja sibuk, kalau kita shift malam kan, dah berapa minggu kita kena shift malam, asyik gantikan orang pun kena malam juga kan, contohlah kan. Balik rumah jangan terus masuk bilik sendiri tau. Masuk rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu kita masuk dalam, masuk bilik anak dulu, tengok anak. Ya Allah, dah besar anak aku. Ya Allah, ramai betul, pusing keliling tengok anak. Ramai betul, dah besar anak aku. Masuk bilik sendiri, lah kau pun dah besar. Masa bila lah kau besar? Aduh, tidur penuh pula tu. Mana pula aku dah tidur ni. Alih tangan slow-slow ni. Alamat balik dah kena marah pula. Oh, itulah dia kan. Tu sebabnya biasalah orang perempuan kalau tidur dia tak sedar diri. Muka paling ikhlas sekali orang perempuan time tidur lah. Cuba tengok dalam kereta, orang perempuan tak ada mana temankan suami dia waktu suami dia drive. Tak ada. Jangan risau bang, saya akan temankan abang, no problem. Baru selekoh pertama, tudung dah sengit ni. Suami terpaksa buat ngelak lubang. Mana bang? Tengok cara gelak tu, makna biasa dah tu. Betul kan? Kemudian apa? Kemudian begitu juga ya, jangan kita sibuk melayan telefon bimbit ketika pasangan ada di sebelah kita. TikTok. Jangan. Baik lelaki, baik wanita, baik suami, baik isteri, time suami atau isteri di sebelah, tetap tepi telefon. Telefon aja. Hidup nyawa kau. Mana ayah kau? Ayah dah 2 hari mak tak balik. Apa pasal? Faham tak? Layan suami dengan sebaik-baik mungkin kan? Kemudian sebutkan nama pasangan dan anak-anak dalam doa. Sebut Ya Allah. Pasal Melayu pun tak apa. Doa macam majlis rasmi kerajaan negeri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesungguhnya isteri akan ya Allah, lamanya doa. Sesungguhnya aku sayangkan istriku ya Allah. Anak-anak pun pandang mak ni. Mak ni pandang depan dah sibuk aja. Aku juga sayangkan anak sulungku Alung ya Allah. Long, nama kau lah Long. Aku juga sayangkan anakku yang kedua Angah ya Allah. Angah nama kau pun ada. Aku juga sayangkan anakku yang ketiga Alang ya Allah. Alang tahu tak apa. Jawab tu. Ya Allah, sesungguhnya anak sulung kami Alung ini harapan keluarga ya Allah. Dia bakal Alung dah macam ni dah. Dia bakal menghadapi SPM pada tahun ini ya Allah. Berikanlah dia 12A ya Allah. Berubah muka Alung. Kenapa Long? Subjek ambil 9 je. Subjek ambil 9 macam datang nak dapat 12A. Bapaknya pun tak tahu anak ambil subjek berapa. Itu salah tu. Tetapi dalam bab doa, orang perempuan kena dengar betul-betul doa suami. Kadang dia ikut macam imam kat masjid kan, antara dengar dengan tak dengar. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jannah. Na'udzu bika min kawan nas. Ya min ridha. Macam tu lah kan, ada dengar ada tak dengar. Hati-hati dengar doa suami. Ya Allah, berikanlah aku
Ya Allah, aku dah lama lagi, ya Allah. Pemudahkanlah urusanku untuk ya Allah. Mudah-mudahan tidak disetujui, ya Allah. Isi kat belakang. Amin. Amin, ya Allah. Amin, ya Rahman. Lulus. Makbul. Hati-hati. Kalau dengar macam tak jelas, ya Allah, kau berikan aku. Ya Allah. Isteri belakang. Kuat sikit. Orang perempuan, ya perempuan. Tu gelak kesawan tu. Sabarkah? Dia dah bunyi, Kak, saya nak tanya. Mengaku tak orang perempuan degil dengan suami? Mengaku tak? Mengaku tak kamu tu degil? Mengaku, bagus. Jadi suami kadang-kadang nak melembutkan hati, doa, ya Allah, kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Sigap belakang, sesungguhnya dia seorang yang degil, ya Allah. Isteri kat belakang, dia pun sama lah. Menyaut pula. Kau tak menjawab tak boleh ke? Dalam doa nak menjawab juga kan? Ya kan? Tentu banyakkan sebut nama pasangan. Kemudian apa? Hindari sikap malas, terutama suami dekat rumah. Kadang-kadang tu perangai suami. Orang perempuan kena faham, lelaki tak boleh dengar arahan banyak. Dia satu arahan pada satu masa. Dan kena jelas. Abang buang sampah, jangan risau. Dia akan pergi ambil sampah dan dia buang. Sampah dalam plastik tu je dia akan buang. Dalam sinki yang ada sampah tu dia akan biarkan. Sebab apa? Luar bidang kuasa. Abang, yang kat sinki tu kan tak buang sekali. Kau ni mana satu kau nak? Kau suka buang, kau dah buang dah. Kau nak apa lagi? Susah kan? Kena cakap, bang, abang boleh tak tolong buang sampah termasuk yang dekat sinki tu? Kena cakap macam tu. Lelaki ni macam tu. Lelaki ni tak boleh dengar 2-3 arahan pada satu masa. Tak boleh. Itu kelemahan lelaki. Orang perempuan lain. Buang sampah, dia tahu dah dia pergi sampah nak buang. Dia fikirlah. Itu orang perempuan. Orang perempuan boleh buat 2-3 kerja pada satu masa. Itu sebab dia sesuai jadi jururawat. Dia boleh cek bacaan darah orang ni. Dia boleh tengok orang depan tu sakit apa. Yang ni dah mati ke belum. Dia boleh cek 3 tu dia boleh cek dalam masa yang sama. Betul tak? Iya. Orang lelaki tak mahu dah. Memang dia tunggu ni mati baru dia cek orang tu. Dia cek orang ni sakit apa. Terbalik pula. Bukan dia. Bukan nanti dulu. Dia ni sakit lain. Dia cek orang ni. Orang lelaki dia tak boleh. Orang lelaki tengah menaik. Ajak berbual. Aku ada benda nak cakap ni. Jap. Penting ni. Apa dia? Cakap cepat. Orang lelaki macam tu. Tapi perempuan lain. Saya tengok PA saya masa saya kerja jadi bos dulu. Jadi pengarah undang-undang dulu. PA saya sambil-sambil menaik. Ni telefon bunyi ni. Kawan tengah gosip kat belakang. Dia boleh tak. Halo, mana ada, pandailah kau. 3 dalam 1 dia boleh buat tau. Jangan main-main. Dia boleh buat tu. Tu sebab orang perempuan, dia boleh masak-masak, dia masuk ikan, biarkan, dia boleh lap meja makan, dia boleh terbalikkan sofa, tepuk-tepuk bantal, dia pergi balik terbalikkan ikan, tak angus. Orang lelaki kalau dapat dia masak mi segera tu kat dapur tu, selagi mana dia akan menghabiskan usia muda dia. Dia tak boleh buat benda lain lah. Dia tunggu sampai air tu menggelegak, dah boleh masuk dah. Dia boleh tak boleh. Itulah orang lelaki. Jangan bagi 2-3 arahan pada dia tak boleh tangkap. Abang balik nanti jangan lupa goreng telur, lepas tu mandikan anak. Habis hitam anak tu digoreng. Terbalik. Ini contoh nak bagi tahu lelaki ni tak boleh bagi 2-3 arahan pada satu masa. Kadang-kadang bukan semualah. Ada lelaki yang istimewa macam kat dalam ni mungkin okeylah. Tapi keutamaan dalam kepala lelaki dengan perempuan tak sama. Macam dekat mesin pancikat, cuba tengok. Orang perempuan stres nak balik. Pukul 5 kan cuba tengok. Kelang kabut nak balik. Sebab apa? Dia dah fikir. Dia fikir anak dia. Betul tak? Tak anak dia, anak mak mentua dia. Dia akan fikir dah. Laki kau lah tak faham apa benda laki anak mentua. Tu sebab kita tengok orang perempuan dekat traffic light tu stresnya dagu atas steering. Bodoh traffic light ni. Traffic light tu bodoh pula. Dia boleh marah traffic light tu merah. Cuba sabar.
Orang lelaki kalau tengok kat mesin pancikat tu panjang, tak apa lah, kita minum dulu lah. Orang lelaki macam tu. Dia lepak minum. Okey, dah clear dah. Jom pergi pancikat. Sampai ke rumah ceritanya. Lambat balik ni bang. Banyak kerja. Lelaki dah macam tu. Ya, lelaki ni makhluk yang paling jujur dalam dunia. Tengok tu dah. Cuma lelaki suka ditanya soalan, selalu ditanya soalan-soalan yang susah, menyebabkan lelaki terpaksa menipu. Betul ke saya gemuk? Apa pun soalan tu? Boleh tak kau tanya orang lain? Betul ke saya gemuk? Lelaki jangan jujur. Gemuk pun abang sayang. Mana betul lah gemuk? Tak boleh. Tak boleh jawab macam tu. Tak boleh. Bang, betul ke saya gemuk? Ini bukan gemuk. Ini kurang kurus. Sama lah tu. Salah juga. Salah. Bang, betul ke saya gemuk? Mana ada orang buta je cakap kau gemuk. Kurus ni. Ya ke bang? Ya. Kau tak perasan. Dulu kau boleh masuk bilik air berdua. Sekarang keluar. Boleh masuk. Takkan kau tak faham. Kalau masuk juga anak telefon bomba, tolong selamatkan. Mak ayah saya terperangkap dalam bilik air ni. Tersepit berdua masuk paksa. Faham? Okey? Ya. Orang yang paling kaya dan bahagia adalah orang yang kenal Tuhannya. Sentiasa hidup dalam agama. Apakah ciri-ciri rumah yang Allah suka? Ciri-ciri rumah yang Allah suka adalah rumah yang sentiasa bersedia menyambut Rasulullah datang. Soal apa? Dan suasana beragama. Maknanya kalau pada bukan Islam, rumah dia keadaan yang baik, suasana beragama, ikut peraturan, bersih. Ini kadang tak bersih. Bila buang air sahaja ditinggalkan kenangan untuk orang selepasnya. Tiba-tiba kau hilang ingatan, kau pernah buang air di situ. Kenapa kau berada di bilik air ni? Kenapa tiba-tiba? Punya lama kau duduk di bilik air dan kau tinggalkan kenangan di situ. Orang selepas itu masuk, astagfirullahalazim, trauma, seminggu trauma. Janganlah begitu. Saya pernah jumpa tu dekat mana tu? Saya pernah jumpa ada satu sekolah tu, najis tu dalam sinki, melintang. Masalahnya sinki tu tinggi. Macam mana dia boleh sampai ke situ? Maknanya ada usaha yang menggerakkannya ke situ. Bayang kalau orang tu lemah jantung nak basuh muka, tak terperanjat. Aku yang pergi ke sinki tu nak basuh, terperanjat. Teruk betul perangai ada orang. Betul. Budak-budak sekolah nakal buat perangai macam tu. Yang kesian apa tau? Makcik yang cleaner tu cakap, tak apa nak, nanti makcik bersihkan. Allah, kalau bayangan tu kalau tu mak kita. Teruk betul perangai tu. Ya? Kemudian apa lagi? Bagilah perbelanjaan, nafkah kepada pasangan. Bagi belanja anak-anak, jalankan tanggungjawab. Kemudian apa? Bersihkan hati. Jangan bersangka buruk. Kemudian, setiap kali nampak keburukan atau kekurangan pada pasangan, sabar. Sebab banyak lagi kebaikan-kebaikan dia. Dia mungkin banyak cakap di rumah. Orang perempuan kan, hobi dia di rumah memang berceramah walaupun tak ada tajuk. Biarkan. Orang lelaki ni memang macam tu. Berapa jumlah perkataan? Menurut pakar memori Asia, suami bercakap 8,000 patah perkataan sehari. Banyak tak? Tak banyak. Sampai di rumah kota dah habis. Dia jumpa ke kawan, okey lama tak jumpa kau. Tahu tak di Sabah ni begini. Tu. Sampai ke rumah dah habis ayat dah. Balik bang. Makan bang. Cakap lah betul-betul. Dah habis kota. Orang perempuan pula, berapa jumlah perkataannya? 28 ke 30 ribu patah perkataan sehari. Dan masalah yang paling besar adalah mesti dihabiskan. Itu sebab dia memang macam tu. Nah, pernah satu ketika dan satu kisah Israeliat yang disampaikan Sayyidina Umar. Ada seorang adalah sahabat ni, dia kena letih dengan isteri dia. Dia nak pergi mengadu kat Sayyidina Umar. Dia nak mengadu Sayyidina Umar, sampai ke rumah Sayyidina Umar tak jadi dia, sebab dia tengok Sayyidina Umar pun kena letih dengan isteri dia. Sayyidina Umar panglima angkatan tentera paling garang dalam sejarah Islam, dia pun kena letih dengan isteri dia. Dia kata tak jadilah, dia pun balik. Dah balik tu Sayyidina Umar nampak, wahai sahabat, kenapa? Nak jumpa aku ke kemari? Dia kata, memang aku nak jumpa engkau, aku nak mengadu pasal isteri aku berletih pada aku, tapi bila tengok engkau pun kena, tak jadi aku. Dia kata sebenarnya aku tahu orang perempuan ni kuat berletih, tetapi anggaplah itu sebagai satu hiburan. Apa sangatlah yang dia cakap kalau nak dibandingkan dengan apa yang dia buat. Dia banyak bercakap, tapi dia jaga makan pakai aku.
Dia banyak bercakap. Dia jaga makan pakai anak-anak aku. Dia masak untuk aku. Dia siapkan pakaian aku. Dia perkemaskan rumah aku. Maka apa sangatlah yang dia cakap tu. Betul tak perempuan? Makna kamu mengaku kamu berleteh. Kan? Orang perempuan ni boleh paling lama pun 4 minit je. Betul tak? 4 minit je. Lepas tu diminum air, dia dahaga, diminum, kemudian dia sambung balik. Itu je lah. Jadi kena sabarlah banyak-banyak, ya. Kemudian apa? Setiap kali buat kebaikan, jangan harapkan pujian dari pasangan, tapi harapkan pengiktirafan daripada Tuhan. Kan? Suami tak puji, masak sekali pun tak puji. Benda tak? Kadang-kadang dia tak perlu puji, tapi satu hari tu, waktu kita dah berusia emas, masa tu umur dah 55 tahun katakan, abang dah pencen bang. Abang kali ni abang dah pencen. Abang nak nikmati kehidupan abang bersama dengan isteri abang ni, yang selama kini jaga abang, makan pakai abang, masakan yang terbaik dan sepanjang hidup abang. Setelah 50 tahun dia sebut. Kan? Masa tu dia punya maksud tu, makna dia lebih besar. Kalau hari-hari sedapnya tak semestinya. Betul tak? Lah, saya ingat abang sama ni tak tahu saya masak sedap. Abang tahu. Tapi hati abang ni menginjak-injak sampai tak boleh nak cakap. Abang ni makasih tau. Wah, kan? Bahagia rasanya, kan? Betul. Betul. Tu sebabnya kena saling memuji. Mungkin. Kemudian kekalkan romantik dalam rumah tangga. Kekalkan romantik. Kan? Jangan pakai postman. Pergi cakap dengan ayah kau, saya goreng nasi siap. Jadi postman, ayah pegang bos motor, ayah, mak cakap cik goreng nasi siap. Kau cakap dengan mak kau kejap lagi. Kau cakap dengan ayah kau sekarang, now. Pergi cakap, ayah ni mak cakap tu, bukan Alung cakap. Mak cakap now, sekarang. Kau cakap dengan mak kau, tak kerti bahasa ke apa. Susah ni. Mak ni ayah cakap tu, bukan Alung cakap, tak kerti bahasa ke apa. Macam tu lah muka dia tu. Kau cakap dengan ayah kau, jangan kau hajar, boleh tak? Macam mana nak sampaikan? Pergi kat sana, suami tengah basuh motor, gosok lengannya. Bang, ya. Bila kena percikkan air tu pada isteri tu, langsung keluar video klip Hindi. Langsung suami dia nyanyi, koi ladki hai jab wo hasti hai. Isteri penyaut, baris hoti hai canak-canak cum-cum. Jiran ki kanan tu cak dom cak dom cak jadi. Kau tak pernah cuba kau tengok. Kan bila hero heroin nyanyi, tiba-tiba jiran mu terbabit. Cubalah tengok macam mana. Contoh. Kemudian jangan pernah memukul pasangan, meninggikan suara pada pasangan, cakap dengan baik. Kerana orang perempuan boleh marah. Abang, kenapa ni? Kedutlah. Habis semua. Dia baru lepas gosok baju dia, tiba baju tu terjatuh. Abang, marahnya lah. Abang tudung tu berkesenang kau daripada malam tadi kau solat. Marah. Abang bersepah nak ni jatuh ni. Semua marah, janganlah marah. Pak tak? Kadang suami mati tercekik sudu. Abang mati tercekik sudu. Jangan. Kan? Sentiasalah buat kebaikan walaupun pada pasangan yang tak pandai menghargai. Kan? Jarak satu masalah dengan penyelesaian ibarat dahi dengan sujud. Jadi makna dalam bekerja pun macam tu. Dalam bekerja ni kita carilah penyelesaian. Kan? Cari penyelesaian. Jangan don't stay but hijrah. Berubah. Kan? Orang yang bijak itu akan sentiasa nampak jalan pada setiap masalah, bukannya nampak masalah pada setiap jalan. So, nak berjaya dalam hidup, 5 perkara kena ada. Pertama, sabar. Sabar banyak-banyak. Kedua, syukur. Syukur kita semua kat dalam dewan ni ada kerja. Orang kat luar sana tengah cari kerja, tak tahu nak kerja apa. Walaupun kita dengar pengumuman yang mengecewakan kadang-kadang. Bagi menghargai jasa penyawat awam, dengan ini diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Benda 700. Contoh, kan? Sabar. Kalau saya jadi Menteri Keuangan,
saya akan umumkan bonus sebulan gaji kepada penjawat awam, yang mana pekerja dalam sektor perubatan akan dinaikkan allowance kritikal sebanyak 50%. Kalau saya kan, kali terakhir kita dapat bonus sebulan gaji zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri kali pertama. Kali terakhir kita dapat bonus setengah bulan gaji adalah ketika zaman Tun Abdul Hamid Badawi jadi Perdana Menteri. Selepas pada itu, Menteri Kewangan dah tak jumpa angka lain selain pada 500. Tapi Alhamdulillah kita dapat bonus 500 dan Alhamdulillah minyak hari-hari turun, kan? Hari turun harga, dan harga barang murah kat pasar raya tu sampai kawan tak tahu nak beli apa dah. Apa nak beli ni, apa nak beli ni, macam tu lah. Biar aku je cakap, korang jangan cakap, kau gelak je. Dan kita belajar bersyukur, syukur dengan apa yang kita ada, syukur. Ketiga, percaya pada hikmah yang saya sebut awal tadi. Kita diuji dengan kesusahan, ada hikmah di sebaliknya. Keempat, redha dengan ujian, redha, terima juga Tuhan bagi, sebab kita yakin ada benda baik lagi Tuhan nak bagi kat kita. Dan yang kelima, ikhlaskan hati dalam bekerja. Apa maksud ikhlas? Membuat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Wa imma, terima kasih pun kita tidak harapkan. Masalah ni kita, aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Itu tak ikhlas tu. Ikhlas ni tak, ingat tak mak-mak kita dulu tolong orang lain kan, bila terima kasih, tak payah terima kasih, tak ada apalah. Betul? Sebab ikhlas. Okey, dan ada kelima-lima ni saya doakan semua yang berada di sini berbahagia di dunia dan di akhirat. Saya doakan ceria sentiasa seperti hari ini. Saya tengok ceria, gelak pun dah tak cukup urat dah. Maknanya sebab memang saya perasan bila saya ceramah tu, kalau gelak lagi tinggi volume dia tu, makna stres level kerja dia memang tinggi. Tak, saya tahu you all kerja memang stres. So anggaplah ni salah satu cara terapi minda kita, kan? Sabar. Saya pernah tu ceramah tu, doktor tu tercampak stetoskop dia. Kau tercampak. Gila punya stres. Yang seorang tu berlari keluar. Kenapa kak? Tak kencing. Bayangkan sampai nak terkencing gelak, bayangkan. Tapi you all okey lagi lah. Saya doakan yang baik-baik untuk semua, mudah-mudahan berbahagia di samping insan yang tersayang, dan mudah-mudahan berjaya dalam apa juga bidang yang diterokai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada soalan? Sebenarnya kami peluang sementara Ustaz. Okey, saya ulang balik belas ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Tak apa, kalau siapa nak tanya, boleh tanya menerusi laman TikTok